Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel The Fazakir. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan murid-murid dan sahabat-sahabat di luar sana tentang adab-adab Islam dalam kehidupan seharian. Pada bab 1, kita akan berkongsi tentang adab-adab menuntut ilmu. Bagaimana adab-adab bagi seseorang penuntut ilmu, dia mesti mempunyai ataupun mengikuti adab-adab di dalam menuntut ilmu. Pada bahagian pertama ini, kita akan berkongsi apakah dia adab-adab dengan ilmu. Adab-adab dengan ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu, wajib kita tahu apakah dia adab-adab dengan ilmu. Di sini saya akan kongsikan 12 adab-adab dengan ilmu. Sebelum kita mulakan, saya harap kepada murid-murid ataupun sahabat-sahabat luar sana yang belum lagi subscribe channel The Fazakir, bolehlah menekan butang subscribe di bawah, tanda sokongan kepada channel ini. Terima kasih. Jom kita mulakan pembelajaran kita ataupun perkongsian kita. Baiklah, adab yang pertama dalam kita menuntut ilmu ataupun adab-adab dengan ilmu ialah ikhlas niat kerana Allah. Ini telah menjadi satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap kelakuan kita supaya dilakukan dengan seikhlas yang mungkin. Dengan keikhlasan tersebut, seseorang itu akan diganjari dengan pahala ataupun balasan pahala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam menuntut ilmu agama. Adab yang kedua ialah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seseorang yang ingin menuntut ilmu hendaklah bersungguh-sungguh dan menggunakan waktu yang terbaik untuk menuntut ilmu. Berusahalah untuk menjauhi segala perkara yang boleh melalaikannya daripada menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka duduklah kamu bersama, yakni bersama-sama menikmati makan dan minum di dalamnya. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dia taman-taman syurga? Baginda menjawab, majlis-majlis ilmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Adab yang ketiga ialah berniat dalam menuntut ilmu untuk membela agama. Ini sudah menjadi keharusan bagi para penuntut ilmu. Berniat dalam menuntut ilmu untuk membela syariat. Kerana kedudukan syariat seperti pedang. Kalau tidak ada orang yang menggunakannya, ia tidak memberikan sebarang erti. Jadi, penuntut ilmu harus membela agamanya pada perkara-perkara yang menyimpang daripada jalan yang lurus sebagaimana tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki ilmu yang benar
sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Adab yang keempat ialah lapang dada dalam menerima perbezaan pendapat. Apabila ada perbezaan pendapat, penuntut ilmu hendaklah menerima perbezaan itu dengan lapang dada selagi perbezaan itu pada persoalan ijtihad, bukan persoalan asas-asas akidah. Kerana persoalan asas-asas akidah adalah masalah yang tidak ada perbezaan pendapat di kalangan umat Islam. Berbeza dalam masalah ijtihad. Perbezaan pendapat telah berlaku sejak zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Oleh yang demikian, jangan sampai kita menghina atau menjelekkan orang lain yang berkebetulan berbeza pendapat dengan kita. Adab yang kelima ialah membersihkan jiwa. Ilmu merupakan satu kesucian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Oleh yang demikian, seseorang yang mempelajari mana-mana ilmu hendaklah membersihkan jiwanya daripada segala perkara-perkara yang buruk dan mengikut hawa nafsunya. Sesungguhnya ilmu tidak akan menetap di dalam jiwa-jiwa yang kotor. Bahkan ilmu yang dipelajari akan bertambah buruk. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada seketul daging. Apabila elok daging tersebut, akan eloklah seluruh tubuh badannya. Apabila rosak daging tersebut, akan rosak seluruh tubuhnya. Daging tersebut ialah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab keenam ialah menjauhi pertengkaran. Setiap penuntut ilmu perlulah menjauhi pertengkaran yang menuju ke arah perpecahan. Kerana di samping membuang waktu dan dapat mengeraskan hati, ia juga membawa kepada kebencian dan kedengkian. Bagi setiap penuntut ilmu, hendaklah mampu memberi pandangan dan mendengar pandangan orang lain. Qala al-hukama, kata hukama, perbezaan pendapat tidak menghancurkan hubungan kasih sayang. Adab yang ketujuh ialah menjaga adab dengan gurunya. Guru merupakan orang yang berperanan besar dan berjasa dalam mencurahkan ilmu kepada muridnya. Justeru, wajarlah bagi penuntut ilmu menjaga adab dengan gurunya setiap kali bersama, sama ada semasa pengajian maupun di luar pengajian. Adab yang ke-8 ialah sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu adalah satu perkara yang amat dituntut oleh agama. Dengan kesabaran tersebut, seseorang itu akan mendapat manfaat yang amat besar terhadap apa yang dipelajarinya. Bahkan, ia perlu menjaga masa daripada terbuang sia-sia dengan perkara-perkara yang berlawanan dengan ilmu. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, tidak diperolehi ilmu kecualilah dengan bersabar atas kesengsaraan. Adab yang ke-9 ialah bertanya perkara yang tidak jelas. Jadi, penuntut ilmu yang berjaya adalah mereka yang berusaha sedaya upaya memahami setiap apa yang tidak difahami. Ia hendaklah berusaha bertanyakan perkara-perkara yang di luar kefahamannya. Seperti Ibnu Abbas, beliau telah ditanya bagaimanakah dia mendapat ilmu.
Maka beliau menjawab, banyak bertanya dan memikirkan dengan apa yang telah ditanyakan. Mujahid berkata, tidak mendapat ilmu mereka yang malu dan takabur. Adab yang ke-10 ialah hadir ke majlis ilmu pada awal waktu. Hadir ke majlis ilmu pada awal waktu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Bergegas ke majlis ilmu merupakan sifat yang terpuji dan semestinya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Seseorang itu hendaklah menjauhi daripada sikap bertangguh-tangguh untuk ke majlis ilmu kerana perkara demikian boleh membawa kepada kemalasan. Adab ke-11 ialah mencari kebenaran dan bersabar. Termasuk dalam adab yang paling penting bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu adalah mencari kebenaran daripada ilmu yang telah diperolehi. Mencari kebenaran daripada berita-berita yang sampai kepada kita yang menjadi sumber hukum. Ketika sampai kepada kita sebuah hadis misalnya, kita harus meneliti kita lebih dahulu kebenarannya ataupun kesahihannya. Kalau kita sudah temukan bukti bahawa hadis itu adalah sahih, kita teruskan usaha untuk mencari makna ataupun pengertian daripadanya. Dalam mencari kebenaran inilah kita harus bersabar. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat merasa bosan atau keluh kesah. Jangan sampai kita mempelajari satu pelajaran pada sesetengah topik sahaja. Belajar sebuah kitab sebentar sahaja, lalu menggantikan dengan kitab yang lain. Kalau seperti itu, kita tidak akan mendapat apa-apa. Adab ke-12 ialah menulis apa yang telah dipelajari. Antara adab-adab yang perlu dijaga oleh setiap penuntut ilmu ialah menulis apa yang dipelajari olehnya. Ini kerana ilmu itu akan lebih terjaga daripada dilupai. Di samping itu, mudah bagi seseorang penuntut ilmu untuk mengulang kaji kembali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabi, rawahul Hakim. Maksudnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatlah ilmu dengan tulisan. Riwayat Al-Hakim. Telah berkata Abu Hurairah yang bermaksud, tidak ada seseorang pun daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka sesungguhnya dia telah menulis dan aku tidak menulis. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Baiklah, murid-murid dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sekadar itu perkongsian saya pada hari ini tentang adab-adab dengan ilmu. Saya harap murid-murid dapat mendapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan sebentar tadi, iaitu 12 adab-adab dengan ilmu. Yang pertama, ikhlas niat kerana Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, berniat dalam menuntut ilmu untuk membela agama. Yang keempat, lapang dada dalam menerima perbezaan pendapat. Yang kelima, membersihkan jiwa. Yang keenam, menjauhi pertengkaran. Yang ketujuh, menjaga adab dengan gurunya. Yang kelapan, sabar dalam menuntut ilmu. Yang kesembilan, bertanya perkara yang tidak jelas. Yang ke-10, hadir ke majlis ilmu pada awal waktu. Yang ke-11, mencari kebenaran dan bersabar. Yang ke-12, menulis apa yang dipelajari. Saya rasa setakat itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.